Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati Sahibus Sabahah Profesor Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Perlis. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi bin Ramli, Rektor Kolej Institut Islam Perlis. Yang dimuliakan Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya akidah merupakan tonjang asas agama Islam. Semua perbincangan mengenai agama ini perlu bermula dengan akidah. Oleh itu, tokoh-tokoh agama termasuk Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah telah menekankan aspek akidah dalam perjuangan keilmuan beliau, malah dalam perjuangan kenegaraan setelah beliau dilantik menjadi mufti di Qatar. Tanpa membuang masa, seterus masuk kepada tajuk-tajuk akidah yang ditegaskan oleh Syekh Al-Imam Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. Pertama, kepentingan akidah yang sahih di sisi Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dalam kitab As-Sahwah Al-Islamiyah Bainal Juhudi wa Tatarruf, pada buku surat 174, beliau menegaskan dan mengkritik ramai di kalangan pendakwah-pendakwah di medan dakwah berjuang dalam medan-medan furu', namun meninggalkan tajuk yang paling utama, iaitu perbincangan mengenai akidah. Kata beliau, ihtammu kathirun minan nas bi furu'il a'mal. Ihtammu kathirun minan nas bi furu'il a'mal wa aghfalu asasal bina' kullah wa huwa al-aqidah wal iman wat tauhid wa ikhlasuddin lillah. Ramai orang mengambil berat tentang perkara-perkara ranting atau perkara-perkara cabang dalam agama, namun mereka lupa atau lalai untuk menegaskan urusan asas, iaitu al-aqidah wal iman wat tauhid wa ikhlasuddin lillah. Pada zaman ini terdapat pemikiran yang beranggapan bahawa perbincangan akidah itu memecah belahkan masyarakat. Perkara ini ditolak oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dengan panjang lebar. Mana mungkin agama ini tertegak dengan akidah? Malah perbincangan dan perbandingan agama
takkan sempurna sekiranya tidak dilakukan perbincangan dalam bab akidah. Bab akidah, bab ibadah merupakan bab termasuk bab tauqifiyah. Bab tauqifi. Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita takkan dapati bahawa ada kebenaran dalam akidah ataupun ibadah selain daripada apa yang kita terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana urusan akidah, maklumat berkaitan dengan perkara ghaib, begitu juga cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya didapati melalui nas, dan nas itu merupakan ajaran langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah asas kekuatan yang wujud dalam agama ini. Tidak ada satu ibadah di luar agama ini yang boleh dibandingkan dengan ibadah Islam. Dan tidak ada satu amalan ibadah di luar agama ini boleh dimasukkan dalam ajaran Islam, dalam akidah Islam. Begitu juga dalam urusan ibadah, kita disuruh untuk berbeza dengan semua agama dan hanya ikut apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam nukilan yang banyak, Syekh menyebutkan dalam kitab-kitab beliau perkara ini, namun cukup satu tajuk, saya nukilkan satu teks daripada Syekh rahimahullah. Kedua, Syekh menekankan tentang kesahihan dalam mentakrifkan isu berkaitan dengan iman dan tauhid. Pertama, Syekh menekankan kepentingannya. Kita tahu bahawa ada di kalangan manusia yang tak pentingkan akidah. Ada orang kalau cerita tentang jihadnya hanya tertumpu kepada ekonomi. Ada yang cerita tentang jihad pendidikan, jihad ini dan itu. Kita setuju dengan semua jihad tersebut, namun jihad itu semua mesti bertunjangkan akidah. Namun perbincangan seterusnya, apabila membicarakan tentang makna akidah ataupun iman ataupun tauhid, mafhum akidah dan tauhid itu menjadi satu perbincangan yang sangat penting untuk kita lihat. Sebahagian daripada pendakwah mengambil takrifan iman yang telah dikemukakan oleh Jaham bin Safwan sebagai satu pegangan. Itu akidah, artinya cukup mengenal Allah. Kenal Tuhan dengan hati, maka siapa sahaja yang kenal Tuhan, dia dah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini ditolak dengan tegas oleh Al-Imam Syekh Qardawi rahimahullah. Beliau telah menegaskan dalam kitab beliau As-Sahwah Al-Islamiyah pada surat 78 hingga 79 dengan nukilan yang panjang, dan beliau menukilkan kalam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dalam beberapa tempat di dalam kitab tersebut, dengan kesimpulannya makna iman yang perlu diajarkan kepada masyarakat dan masyarakat umat Islam ialah al-iman huwa i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Akidah bukan sekadar kenal Tuhan. Akidah bukan sekadar kenal, kerana ramai di kalangan manusia mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak cukup dilabelkan sebagai orang beriman. Yahudi mengenal Tuhan, Nasrani mengenal Tuhan, malah golongan jahiliyah pada zaman sebelum kelahiran Nabi SAW telah menamakan anak mereka dengan nama Abdullah atau Al-Abadilah. Sebelum zaman Nabi SAW diutuskan, malah Baitullah dikenali dengan nama Baitullah
sebelum Nabi SAW diutuskan. Jadi kalimah Allah dan Tuhan itu sendiri, Allah telah dikenali. Adakah kenal Tuhan itu cukup untuk kita katakan sebagai orang beriman? Kita tidak mengatakan mereka kenal Allah dengan sempurna. Sudah pasti mereka kenal Allah dengan cara yang tidak benar pada segala sisinya. Namun sekadar mengenal belum dikira seseorang itu masuk dalam kategori iman. Syarat utama untuk sah iman yang ditegaskan oleh Syekh, hendaklah seseorang ikrar dalam hati dengan yakin, kemudian diungkapkan dengan lisan. Dengan dua perkara ini, maka telah sah iman di sisi manusia. Artinya, kalau ada orang yang mengucapkan, dia ikrar dalam hati, kemudian mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita hukumkan dia sebagai seorang yang beriman. Kita tuliskan nama dia sebagai orang beriman. Ketika dia meninggal, kita tinggalkan dia atau kita kuburkannya di tempat perkuburan orang Islam dan hak-hak yang lain. Namun di sisi Allah, belum tentu semua orang yang mengungkap kalimah syahadah itu mereka ikhlas atau sempurna iman mereka. Kesempurnaan iman hanya terjadi apabila merangkumi tiga aspek yang Syekh sebutkan, yang beliau nukilkan daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan itu merupakan akidah yang diijma'kan oleh salafus salih. Apa dia? Iaitu yang ketiga, disebutkan di istilah awal amalun bil arkan. Hendaklah dia beramal dengan anggota. Kita perlukan orang yang bekerja. Dalam agama ini bukan orang yang sekadar bercakap, mengeluarkan idea dan berkata-kata, namun tidak ada sumbangan dalam agama. Sumbangan dalam agama melibatkan kebajikan-kebajikan yang dilakukan terhadap dirinya sendiri dalam amal-amal, berkaitan amal-amal ibadat fardiyah, dan juga sumbangan untuk umat. Dan sudah pasti kita tidak mengatakan sumbangan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, akan dibincangkan oleh Syekh pada beberapa buah kitab. Saya akan bentangkan sebentar lagi. Jadi takrif iman mesti betul. Kalau takrif iman dan perkara yang masuk dalam perbincangan iman itu betul, maka kita juga akan mengatakan perkara yang mengeluarkan seseorang beriman itu bergantung kepada tiga aspek tersebut. Ada i'tiqad yang menyebabkan seseorang itu boleh jatuh jadi kufur. Ada perkataan yang menyebabkan seseorang jatuh jadi kufur. Dan ada perbuatan yang menyebabkan seseorang jatuh jadi kufur. Kerana yang perlu dibetulkan adalah ketiga-tiga aspek, bukan hanya ibadah hati. Kenapa perkara ini ditegaskan oleh Syekh dan oleh ulama-ulama yang memperjuangkan akidah salafus salih seperti beliau? Kerana terdapat pemikiran yang diajarkan dalam masyarakat dunia sekarang bahawa iman itu hanya melibatkan urusan hati. Maka sesuatu pekerjaan yang dilakukan walaupun zahirnya kufur, tidak boleh dihukumkan amalan itu sebagai kufur selagi hatinya ikhlas pada Allah. Kita dapati bahawa ada orang pergi ke kuburan, meminta kepada orang yang meninggal, orang yang telah mati, dengan pelbagai aktiviti dan amalan di depan kuburan, dengan lafaz yang jelas meminta kepada orang yang meninggal. Kemudian tidak boleh dikatakan amalan itu sebagai amalan syirik. Kita tak katakan orangnya. Orangnya bab berkaitan takfir, kita akan bincang selepas ini. Berkaitan dengan orang, banyak stesen yang perlu dilalui. Tapi kita hukumkan pada amalan tersebut. Amalan meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara-perkara yang memang takkan mampu dilakukan kecuali Allah, dianggap sebagai baik. Malah dianggap tidak ada apa-apa pada sebahagian orang. Ada orang anggap itu sebagai ibadah.
amalan yang pada nasnya kelihatan seperti kelihatan dihukumkan sebagai syirik, tapi ada orang anggap sebagai ibadah. Ada sebahagian yang lain menganggap tidak ada apa-apa, hanya haram dan takkan melibatkan, tidak akan menggugah iman seseorang, kerana iman itu hanya ma'rifatullah, cukup dikenal Allah, maka imannya sempurna. Maka mereka menghukumkan orang-orang yang mengatakan bahawa amalan itu jatuh syirik sebagai golongan takfiri atau mengkafirkan orang, sedangkan tidak. Kita mengatakan amalan itu syirik kerana nas Al-Quran Al-Karim mengatakan ianya syirik, memohon dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Manakala pentakfiran terhadap manusia tidak pernah dilakukan secara umum, itu hanya khas dilakukan oleh pemerintah, dipanggil orang itu secara khusus, diberikan kefahaman, ditegakkan hujah sehingga mereka tidak mempunyai keuzuran di depan Allah Subhanahu wa taala, barulah pemerintah membuat keputusan. Dan urusan takfir secara muayyan diserahkan kepada pemerintah atau yang berautoriti, orang-orang berautoriti secara khusus kiranya di tempat negara-negara yang tidak mempunyai pemerintah. Tak mungkin seorang manusia yang kenal Allah Subhanahu wa taala, yang membaca kitabullah, sunnah Rasulullah dan cinta dengan agama, mentakfirkan umat Islam begitu mudah. Namun yang kita tegaskan dan Syekh tegaskan di sini bahawa amalan itu ada perkara-perkara amalan yang boleh mengeluarkan seseorang itu daripada agama, dan ini yang beliau serang dalam penulisan beliau, terutama di kitab beliau Haqiqatut Tauhid. Kitab Haqiqatut Tauhid secara keseluruhannya beliau memerangi kesyirikan yang berlaku dalam amalan, sama ada syirik besar atau syirik kecil, sama ada kufur besar atau kufur kecil. Tuan-tuan boleh buka kitab tersebut dan melihat apa yang ditegaskan oleh Syekh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Jadi pemahaman terhadap iman perlu tepat dan perlu ditegaskan, dan ia bukanlah perbincangan sekadar perbincangan dalam kitab dan tidak memberi kesan kepada kefahaman agama atau tidak memberi kesan kepada pengamalan masyarakat. Tidak. Ianya ada asasnya, dan dia akan perbincangan berkaitan dengan iman ini melibatkan furuk yang banyak, kerana ini adalah perkara yang asas. Sebab itu Syekh menegaskan perkara ini dengan perbincangan yang panjang. Cuma seperti saya sebutkan, saya hanya fokus kepada satu nukilan pada tiap-tiap bab yang beliau tegaskan. Tajuk ketiga tadi berkaitan dengan iman, berkaitan dengan tauhid, mafhum tauhid. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah dalam kitab beliau ketika membicarakan tentang tauhid, beliau akan membahagikan tauhid kepada 2 atau 3 atau 4. Dalam kitab yang berbeza, beliau bahagikan tauhid itu dengan cara yang berbeza. Kerana beliau tidak terikat dengan istilah, beliau lebih terikat dengan ideologi dan pemikiran ataupun tentang isi kandungan yang ingin disampaikan. Dalam kitab Fusul fil Aqidah Baina Salaf wal Khalaf pada muka 11, iaitu kitab ini beliau mensyarahkan kitab Al-Usul Al-Ishrin oleh Syekh Hasan Al-Banna pada Al-Asl Al-Ashir, pada usul yang ke-10. Kata Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala wa tauhiduhu wa tanzihuhu asma aqaid al-Islam. Kenal Allah dan mentauhidkannya, mensucikannya daripada sebarang kekurangan, merupakan perbincangan akidah yang paling tinggi. Ketika mensyarahkan kalam ini, Dr. Yusuf memberikan kesimpulan. Saya ambil kesimpulan yang beliau sebutkan. Beliau kata, hadhil usul
هذه الأصول أو المعاني الرئيسة في العقيدة التي أشار إلى أهميتها هذا الأصل تتركز في ثلاث عقائد. Perkara yang ditegaskan oleh Syekh berkaitan urusan-urusan utama akidah kembali kepada 3 tajuk perbincangan utama. Al-ula ma'rifatul khaliqil mun'im. Ma'rifatul khaliqil mun'im al-ma'bud. Nukilan yang panjang saya ringkaskan dengan ringkasan berkaitan dengan ar-rububiyah. Karena Syekh dalam kitab ini beliau tak nak bagi nama. Beliau terangkan, kenal Tuhan, siapa yang menciptakan kita, kenal orang yang patut kita sembah. Bukan orang, minta maaf, saya takut dipotong pula cakap orang. Kenal Tuhan yang patut disembah, al-ma'bud. Kenal siapa yang memberi rezeki, menciptakan kita, dan seterusnya, yang mana dalam istilah akidah kita panggil tauhid ar-rububiyah yang terkandung dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Kenal Allah sebagai Rabb dan kenal makhluk sebagai alam. Ini perbincangan tauhid ar-rububiyah. Kenal Allah sebagai Allah, kenal alam sebagai alam. Dan tidak boleh dikiaskan keduanya. Tidak seperti dilakukan oleh sebahagian daripada orang, kenal Allah melalui, kenal sifat Allah melalui alam. Kenal sifat alam kemudian terbalikkan, nafikan yang sebaliknya. Tidak. Kenal Allah melalui nas akan ditegaskan oleh Syekh, saya akan nukilkan kalam ketika membicarakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Syekh rahimahullah, beliau dalam bab ini beliau tidak seperti ulama yang lain dalam kitab ini yang menegaskan rububiyah, uluhiyah, asma sifat dengan perbincangan yang tersendiri. Beliau memasukkan perbincangan semua bab ini dalam satu tajuk. Sehingga saya yang perlu buat kesimpulan untuk beliau. Kesimpulan yang pertama berkaitan ar-rububiyah. Yang kedua, beliau kata, tajuk yang kedua berkaitan dengan akidah, kata beliau, tauhiduhu subhanahu wa ta'ala fahuwal ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa huwa alladhi la yastahiqqul ibadah ghairahu wa la yusta'anu illa bihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada perenggan yang kedua, Syekh memulakan dengan tauhid al-asma' wa sifat, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dengan melazimkan ibadah kepada Allah setelah kita mengenal sifat Allah. Jadi saya kesimpulan yang kedua ni lebih kepada tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, iaitu kenal Allah betul-betul seperti mana yang Allah perkenalkan dirinya kepada makhluk, kemudian sembahlah Allah. Dan dia sahaja yang layak disembah, dia sahaja yang layak kita meminta pertolongan. Dan inilah yang beliau tegaskan dalam banyak karangan-karangan beliau. Saya secara peribadi, saya tidak banyak membaca kitab Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tidak banyak baca, tapi tidak banyak. Tapi setelah ditugaskan untuk baca bab ni selama 5 hari. Sebab saya ni panel tayamum. Maknanya panel tanah menggantikan panel yang sebelumnya. Jadi dalam masa 5 hari ternyata beliau telah tulis banyak karangan beliau berkaitan urusan-urusan akidah. Walaupun tidak terlepas adanya sebahagian pada bab beliau dikritik oleh sebagian ulama yang lain, namun jasa beliau dalam menegakkan beberapa perkara asas dalam akidah ini sangat-sangat besar. Kerana beliau memang tekankan perkara asas. Dr. Yusuf Qaradawi tidak berminat membincangkan urusan yang dalam dan detail berkaitan urusan akidah seperti mana ditegaskan dalam kitab beliau Dawabil Fatawa. Cuma kritikan saya terhadap beliau, kitab beliau akhir-akhir cerita detail. Bila saya baca kitab-kitab beliau yang akhir, terutamanya dalam mensyarahkan usul ashirah ni, beliau cerita secara detail.
bererti saya beranggapan beliau tukar ijtihad. Pada peringkat awal tak perlu cerita detail terutama berkaitan asma' wa sifat, namun bila isu itu timbul maka perlu hajat, perlu adanya hajat dan keperluan untuk membincangkan secara detail. Pada asalnya beliau tidak berminat untuk membicarakan urusan berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang merupakan titik perselisihan antara kumpulan-kumpulan dalam agama Islam itu sendiri. Kerana Syekh lebih fokus kepada menjawab soalan-soalan daripada golongan sekularisme, seperti dalam kitab beliau. Ar-Raddu ala Ilmaniyin. Minta maaf. Al-Islam wal-Ilmaniyah wajhan li wajhin. Islam dan liberalisme face to face. Betul macam tu? Ustaz Salman, wajhan li wajhin. Terjemahannya mana beliau buat perbandingan antara Islam dan golongan liberal. Saya berikan isyarat pada kitab-kitab beliau, kerana saya dah sebut di peringkat awal, sepatutnya di belakang. Kalau tuan-tuan nak tengok pemikiran Dr. Qardawi berkaitan dengan akidah beliau, beliau lebih banyak menjawab kumpulan-kumpulan yang berada di luar Islam. Sebab itu beliau fokus kepada jawapan beliau terhadap golongan atheism dengan segala mazhabnya. Dalam kitab beliau Wujudullah. Kemudian beliau menjawab kepada golongan kuburiyun atau kuburiyin dalam kitab beliau Haqiqatut Tauhid, juga dalam kitab beliau Mauqiful Islam minal Ilham wal Kashf war Ru'a. Inilah kitab-kitab yang beliau beranggap bahawa orang yang melakukan perkara ini adalah orang-orang yang tersasar jauh. Dan amalan-amalan dan ideologi dan pemikiran ini boleh bawa kepada kekufuran. Itu yang ditegaskan. Manakala berkaitan dengan beberapa urusan, terutama berkaitan dengan asma' wa sifat, Syekh Dr. Yusuf Qardawi memilih untuk merangkum 3 mazhab utama seperti yang kita tahu, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan golongan Ahlul Hadis sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah dalam keluarga besar. Walaupun beliau dengan tegas mengatakan bahawa beliau memilih akidah Ahlul Hadis. Walaupun secara perbincangan detailnya saya dapati bahawa perbincangan beliau dalam pendetilan ada beberapa perkara yang beliau tidak highlightkan dengan jelas. Kerana kita ketahui bahawa dalam bab masalah yang diperselisihkan oleh 3 mazhab ini, masing-masing menegakkan satu ideologi, satu pemikiran yang tidak mungkin bertembung pada setengah bab. Syekh cuba meraihkan, akhirnya beliau tidak mampu mentahqiqkan dalam beberapa masalah besar dalam perkara berkaitan asma' sifat. Cuma beliau mengajak satu perkara kepada umat, ajak supaya bertolak ansur dan hidup bersama dengan keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah. Saya melihat pendekatan ini sesuai dalam konteks kenegaraan dan kemasyarakatan. Kerana kita tidak boleh membuang 3 kelompok besar ini. Namun dalam majlis-majlis yang lebih khusus perbincangan ilmiah, sudah pasti tiap-tiap kumpulan ini mempunyai perbincangan yang lebih spesifik. Saya secara pribadi, saya tenang dengan pandangan-pandangan yang dan akidah yang diberikan hujah dalam kitab-kitab salafus salih, kerana saya merasakan ini cukup sempurna, dan begitu yang disebutkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. Walaupun beliau mengajak supaya tidak dikeluarkan mazhab Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah daripada kerangka yang besar, kerana mungkin kalam ini beliau tujukan terutamanya kepada ulama-ulama Saudiyah, supaya ulama di negara Arab Saudi, kerana negara mereka meletakkan mazhab salafus salih sebagai
mazhab yang rasmi. Jadi beliau mengajak supaya tidak dikeluarkan mazhab Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dan perkara yang sama yang menjadi idea yang kita faham, apabila ada negara lain yang menjadikan, atau kalau kita kata negeri-negeri yang menjadikan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah sebagai perkara yang asas, beliau mengajak supaya tidak dibuang tiga mazhab ini, ambil dan bekerja sama dalam konteks kenegaraan, bukan dalam konteks ilmiah. Dalam konteks ilmiah, beliau juga mentarjihkan dan menolak pandangan antara satu mazhab dan mazhab yang lain. Namun secara konteks kenegaraan dan kemasyarakatan, kita tak mampu untuk mengeluarkan orang-orang yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah dan Salafus Saleh sebagai pedoman daripada keluarga Ahli Sunnah yang besar. Ini pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Balik kepada tauhid yang beliau bincangkan. Yang ketiga, beliau kata tajuk yang ketiga berkaitan akidah, tanzihuhu an kulli naqsin la yaliqu bi kamalihi al-a'la. Wa min dhalika mushabahatuhu li khalqihi fi dhatihi aw sifatihi aw af'alihi laysa kamithlihi syai', ataupun tauhid al-asma' was sifat. Okay, jelas bahawa Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau banyak, walaupun dari segi pendidikan beliau adalah anak jati Al-Azhar. Dari segi kerja beliau bersama dengan Jamaah Ikhwan Muslimin dalam banyak perkara, tapi dalam bab buku-buku beliau saya tidak temukan, sementara saya baca, menengahkan manhaj mutakallimin dalam memperkenalkan akidah. Dalam buku Wujudullah, beliau menengahkan kaedah tauhid ar-rububiyah dengan membawakan dalil fitrah sebagai asas. Dalil fitrah, dalil akal dan dalil syarak seperti mana ditegaskan dalam perbincangan tauhid ar-rububiyah, dan saya tidak temukan dalil hudus dalam perbincangan beliau. Mana-mana buku beliau, wallahu taala alam. Walaupun beliau pernah menamakan al-illah al-fa'ilah atau al-fa'il dalam beberapa istilah pengucapan beliau, namun secara tajuk perbincangan tersendiri saya tidak temukan dalam karangan beliau. Sekiranya saya silap, artinya memang saya kurang membaca. Saya hanya sempat baca. Kalau tuan-tuan, kalau ada kritikan terhadap saya jujur. Saya hanya sempat baca kitab, beberapa buah kitab. Pertama, Al-Islam baina syubhat ad-dhalin wa akadhib al-muftarin. Kemudian kitab Fusul al-Aqidah baina salaf al-khalaf. Kemudian As-Sahwah al-Islamiyah baina juhud wa tatarruf. Kemudian kitab As-Sunnah Masdaran lil-Ma'rifah wal Hadarah. Dan silsilah kitab Aqaidah Islam, Wujudullah, Haqiqatut Tauhid, Al-Iman bil Qadar. Artinya kalau tuan-tuan temu dalam buku yang lain, mungkin itu adalah tesis saya selepas ini ataupun kerja saya selepas ini. Kerana saya dengan jujur bahawa saya kalau diberikan tugas untuk membentang perkara ini dan satu tajuk yang besar, beliau meninggalkan buku yang sangat banyak, lebih daripada 80 buah kitab, dan tengok di depan sana tuan nak baca 5 hari. Jadi itu saya tak mampu. Dengan keadaan saya baca, saya sempat beberapa buah kitab ini, dan kesimpulan yang saya ambil daripada kitab-kitab ini, kerana saya lihat tajuk-tajuknya berkaitan akidah, dan saya mengambil kesimpulan dengan kadar bacaan saya pada tahap ini. Kemudian dalam kitab yang lain, dalam kitab Haqiqatut Tauhid, dalam bab tajuk At-Tauhid Al-Ma'mur Bihi, beliau mengatakan bahawa bab tauhid yang Allah perintahkan, yang Allah tuntut untuk kita lakukan di dunia ini, beliau kata innahu tauhidun i'tiqadiyyun ilmiyyun wa tauhidun amaliyun suluki. Tauhid ada dua yang Allah perintahkan. Tauhid i'tiqad dan keyakinan dan kepercayaan dan ilmu pengetahuan, dan juga tauhid amalan dan suluk dan pekerjaan amalan anggota. Kenapa beliau tegaskan? Kerana beliau nak tolak pemahaman bahawa tauhid amalan anggota tiada kaitan dengan tauhid ataupun akidah. Mungkin saya ceritakan di sini pengalaman saya berbincang dengan beberapa sahabat, kenalan
mereka bawa idea ini. Mereka katakan bahawa semua urusan berkaitan dengan amalan adalah urusan berkaitan dengan fiqh. Perbincangan dalam berkaitan dengan fiqh, bukan berkaitan dengan akidah. Maka sekiranya kita melihat orang meminta di kuburan, orang beristighasah kepada selain Allah, dan seterusnya amalan-amalan yang dikategorikan dalam bab-bab yang disebutkan dalam kitab sebagai boleh jatuh kepada syirik atau amalan itu syirik, dan orangnya boleh jatuh kepada syirik, mereka katakan ini sebenarnya masalah anggota badan, amalan. Jadi bukan masalah kepercayaan atau akidah, maka tak melibatkan akidah. Ianya hanya perbincangan fiqh. Bila perkara ini ditegaskan, saya berkata kepada beliau, dan bukan seorang lah, terjadi banyak kali, kerana inilah yang diajarkan dalam banyak silibus. Saya tanya pada beliau, kalau betul urusan berkaitan istighasah kepada orang yang telah meninggal ini masalah perbincangan fiqh, tolong beritahu saya dalam kitab fiqh mana bincangkan, ajarkan cara beristighasah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir ramai dan sampai sekarang belum ada jawapan. Kalau betul perbincangan fiqh, ada dalam kitab fiqh. Ada kitab fiqh berkaitan istighasah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Malah kita temukan dalam kitabur riddah, kitab riddah dalam semua mazhab akan disenaraikan amalan-amalan yang boleh dihukumkan seseorang itu jatuh kepada kufur dan riddah, terkeluar dari Islam. Jadi takrifan terhadap tauhid ini perlu dibetulkan supaya orang tidak menganggap agama ini boleh berbeza-beza menurut bidang agama. Sehingga ada orang mengatakan, oh, bab akidah lain, bab syariat lain, bab hakikat lain, marifat lain. Kalau orang dah sampai level bab hakikat, makrifat, tak perlu buat macam ahli akidah. Barakallahu fiik. Oleh kerana moderator dah hantar peringatan, jadi saya tak sambung tajuk ni. Masuk tajuk baru. Dengan masa 5 minit yang ada, makna kufur, syirik dan nifaq. Dia ada kaitan. Setelah kita faham tentang iman, kita pergi kepada makna kufur, syirik dan nifaq. Maka Syekh rahimahullah, untuk meringkaskan tajuk, saya berikan idenya saja. Dan kitab Sahwah, kitab Sahwah al-Islamiyah, muka 80 hingga 82, membincangkan tentang bab kufur. Pada muka 82 hingga 84 beliau membincangkan tentang tajuk syirik dan nifaq. Dan beliau menukilkan kalam Ibnu Qayyim rahimahullah bahawa kufur, syirik dan nifaq terbahagi pada dua. Kufur akbar dan kufur asghar. Syirik akbar, syirik asghar, nifaq akbar dan nifaq asghar. Kenapa perkara ini perlu ditegaskan? Supaya kita tidak terkena fitnah khawarij. Khawarij tidak membezakan antara jenis kekufuran ini, sehingga mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, terutamanya apabila disebutkan nas bahawa itu kufur, maka mereka cukup mudah untuk mengkafirkan. Dan urusan berkaitan ilmiah ini bukan sekadar ilmiah, tapi dia melibatkan kemasyarakatan dan melibatkan kenegaraan dan ketentraman masyarakat. Sebab itu perlu kita tegaskan, ajarkan bahawa ada perbezaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Akbar dan asghar, kufur akbar dan kufur asghar, supaya kita tidak mensyarahkan ayat-ayat Al-Quran salah pada tempat, sehingga menghukumkan kufur pada seluruh orang yang tidak menghukumkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, dan kita nampak berlaku. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kita terus jatuhkan sebagai kafir kerana ada satu perkara yang tak dapat dilaksanakan atau tak dihukumkan. Ini dibincangkan oleh Syekh. Dibincangkan oleh Syekh secara detail dalam muka surat yang saya sebutkan dalam kitab Sahwah. Kemudian Syekh bincang bab takfir. Bab takfir berbeza bab kufur. Kufur bincang tentang amalan. Takfir melibatkan orang yang ingin ditakfirkan. Syekh menyebutkan tentang bab takfir bahawa amalan itu berbeza-beza. Beliau membahagikan amalan,
ada yang kufur, ada yang tidak, dan berkaitan manusia juga berbeza-beza, tidak ada satu formula khusus bahawa si fulan dan fulan itu kufur kerana sekian dan sekian. Perlu cari orang secara spesifik, fahamkan dia, tanya dia, dan perlu berikan kefahaman dengan jelas supaya tidak berlaku takfir muayyan, sehingga tidak ada seorang pun yang dibunuh kerana dihukumkan sebagai kufur dan sebagainya, seperti mana yang telah dilakukan oleh golongan Khawarij. Dua ini okey. Seterusnya dalam kitab As-Sunnah Masdaran lil Ma'rifah wal Hadarah, beliau dalam kitab Allahu Hakim, dalam tajuk Allahu Hakim, beliau mengisbatkan adanya al-illah al-ghaiyah bagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Allah buat sesuatu ada tujuannya, dan tujuannya penuh hikmah. Kenapa beliau tegaskan begini? Kerana dalam pemikiran ramai atau kebanyakan mazhab ahli kalam atau semua ahli kalam mengatakan bahawa tidak boleh katakan Allah buat sesuatu dikarenakan oleh satu kerana. Kalau begitu, bererti Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada ciptaannya. Termasuk tak boleh kata Allah ciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah pada Allah. Tidak dibenarkan dalam mazhab tertentu. Beliau tegaskan, tidak. Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Itu Allah ghaiyah, artinya ada tujuan di sebalik perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan Allah itu adalah hikmah. Hikmah itu tidak diperlukan oleh Allah, tapi hikmah itu kembali kepada makhluk. Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Jadi ada orang kata tak boleh cakap Allah cipta dengan tujuan untuk beribadah pada Allah. Artinya Allah perlu kepada ciptaannya. Kenapa perkara ini terjadi? Kerana mereka kiaskan terhadap perbuatan makhluk. Manusia mencipta mikrofon sebab diperlu pada mikrofon. Manusia cipta kereta, diperlukan pada kereta. Manusia cipta cawan, diperlukan pada cawan. Manusia hanya mencipta kerana memerlukan. Jadi kata mereka, Allah al-ghaiyah yang ada pada manusia tidak boleh dinisbahkan pada Allah. Dengan kefahaman demikian, maka mereka kata ayat ini tak boleh kata begitu. Kita kata tidak. Allah al-ghaiyah thabit pada Allah, ada tujuan, tapi tujuan itu dan maslahahnya kembali pada makhluk, bukan kembali pada Allah. Maka Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Aku tak nak rezeki, aku tak nak apa-apa pemberian daripada mereka, dan aku tak minta mereka beri makan padaku. Bahasa Allah dengan uslub manusia, uslub bahasa manusia supaya kita mudah faham. Allah ciptakan manusia untuk ibadah, dan Allah tak perlu sikit pun ibadah yang dilakukan oleh manusia. Ibadah itu kembali kepada manusia ataupun hamba yang melakukan ibadah itu sendiri. Kebaikan ada, tujuannya ada, tapi tujuan perbuatan Allah dan syariat Allah untuk kebaikan makhluk. Saya sebutkan tajuk ni last kerana saya nak sambung sikit apa yang disebutkan oleh Sahibus Samah tadi berkaitan dengan maqasid syariah. Akidah ini dan perkara ditegaskan sehingga timbullah ilmu maqasid syariah pada zaman sekarang, sehingga perbincangan berkaitan al-illah al-ghaiyah sepertinya tidak banyak dibincangkan. Kerana hakikatnya kita tahu perbuatan Allah ada illahnya, ada asbabnya, ada hikmahnya. Buktinya perbuatan Allah dalam menentukan kehendak syaraknya, syarak hukum syarak Allah ada hikmah, ada illah, ada ghaiyah, ada tujuannya, ada ghaiyah di sebalik apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia. Sekadar ini dengan masa yang ada, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan saya sekiranya ada kesalahan yang berlaku, dan saya minta maaf sekali lagi seperti saya sebut tajuk saya perlu jujur dengan diri saya sendiri, dengan semua. Saya masih baru dalam mengenali pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Walaupun saya tak sebut kat sini, ada juga bila saya baca ada sahaja yang nak kritik. Dan bukan saya urat perkara-perkara ilmiah, tetapi bukan berkaitan dengan manhaj, dan kita perlu saya tegaskan bahawa beliau adalah tokoh ahli sunnah wal jamaah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Untuk sesi saya, bukan untuk forum. Assalamualaikum warahmatullahi